أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Shadaqallahu azim. Bertaubatlah kamu semua wahai orang beriman secara keseluruhannya, bertaubat untuk kembali semula kepada Allah. Mudah-mudahan kalau kamu berjaya untuk bertaubat kembali semula ke pangkal jalan, kamu akan berjaya dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, pertama-tamanya dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, kita masih lagi berada di dunia. Hari ini kita masuk 13 hari Ramadan. 13 ke 14? 14. Celik pejam celik, kita jumpa itu bulan Ramadan kan. Ni dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, kita jumpa dalam bulan Ramadan. Yang sentiasa kita ucap di bibir, minta berkat masa Sya'ban, minta berkat masa Rejab untuk dapat jumpa Ramadan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kurniakan kita Ramadan. Hari ini dah masuk 14 hari. Kurniaan ini kalau tak kerana Allah Ta'ala yang bagi, tak dapat kita. Ramai je orang yang sihat, walafiat, muda, tapi oleh kerana ketentuan daripada Allah Ta'ala, tak dapat jumpa dengan Ramadan. Ramai je orang yang sakit, karantinat, memang tak dan lah dengan Ramadan, tapi oleh kerana ketentuan daripada Allah Ta'ala, kurniaan, pemberian anugerah daripada Allah Ta'ala, diberi kesempatan. Sampai hari ini masih dapat menghirup, menyelusuri nikmat nama dia Ramadan. Alhamdulillah, pertemuan kita waktu zuhur Isnin yang keempat, kita masih lagi meneruskan kitab taubat. Cuma saya tangguhkan kitab tu untuk saya bicarakan nanti lepas raya lah. Saya masih lagi ingin membicarakan tentang taubat juga, tetapi daripada kitab yang lain, daripada salafus salih yang lain. Saya ambil dari kitab Risalah Al-Qushairiyah. Satu kitab yang dikarang oleh para alim ulama salafus salih, di mana dia membincangkan satu benda yang penting, taubat, yang merupakan sebenarnya menjadi salah satu agenda dalam kehidupan. Sebagaimana kita maklum, agama telah pun mendidik, mengajar, mengasuh, memberikan kita satu fakta, kefahaman yang betul dan tepat, bahawa nanti di hujung-hujung kita punya kehidupan akhirat, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Semua kita manusia, bahkan semua jin, bahkan semua malaikat, bahkan semua iblis syaitan, bahkan ada pendapat semua makhluk yang nama dia haiwan binatang akan berjumpa berdepan dengan Allah Ta'ala. Tetapi perjumpaan dengan Allah Ta'ala di padang mahsyar, itu perjumpaan yang kita sudah tidak ada pilihan. Gambaran yang jelas diberikan oleh para alim ulama. Ketika tu manusia bila berdepan dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan tentukan sama ada bahagia dengan syurga ataupun menderita azab dengan api neraka. Dua je.
Sebab itu para alim ulama ketika mana mereka ingin berkongsikan maklumat tentang agama yang mereka dapat daripada orang-orang sebelum mereka yang sampai ke Nabi Muhammad SAW, maka kita kena berusaha ketika mana hidup atas dunia supaya biar kita manusia ni dapat menjalinkan hubungan yang sangat rapat dengan Allah Ta'ala. Sebab itu ada benda perkara yang mesti kita buat supaya hubungan kita rapat dengan Allah Ta'ala. Macam suami isteri lah. Kalau hubungan suami isteri itu sudah mulai renggang, kemuncaknya kalau tak dijaga dengan baik, dia akan bercerai. Seorang suami akan menjadi duda, seorang isteri akan nama dia janda. Kalau kita sama-sama kita pun mesti ada hubungan yang rapat. Adik-beradik, semasa ibu dan ayah ada, mereka rapat. Ingin berjumpa selalu, kan? Kalau Ramadan, pakat bila cuti nak berbuka sama. Tapi bila mak dan ayah sudah tak ada hubungan yang renggang. Kadang-kadang puncanya berebut kereta tinggal, kereta yang ditinggalkan oleh ayah, rumah pusaka yang kita pun tak malas nak duduk sebenarnya tapi berebut harta. Jadi kalau kita sama-sama kita manusia ni boleh renggang, hubungan yang baik jadi renggang. Dan kadang-kadang kita bila renggang dengan orang pun, kita makan pun kita ambil duit dia pun, kan? Tapi penting perlunya hubungan yang rapat. Kalau kita sama-sama kita manusia perlukan hubungan yang rapat, apatah dengan Allah. Apatah lagi Allah Ta'ala yang kita percaya itu dan kita yakin dialah punca segala-galanya. Tempat untuk kita mengadu hal, tempat untuk kita mendapatkan kasih dan sayang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Tanpa Allah Ta'ala, dia akan kata ingin kita mendapatkan rahmat, berkat, keampunan. Kita hidup atas dunia ini pun memang tak mungkin lah tanpa Allah Ta'ala. Sebab itu para alim ulama telah memberikan satu garis panduan untuk menyelusuri kehidupan atas dunia, apatah lagi di akhirat. Maka jangan dibiarkan hubungan itu renggang dengan Allah Ta'ala. Salah satu daripada garis panduan yang dikarang, yang dicadangkan, yang di-share, dikongsi oleh Syekh Imam Al-Qushairi ialah banyak. Di antaranya pertama kita taubat, yang kita bincangkan, yang belum khatam lagi, yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah, kitab taubat. Maka Imam Qushairi menyarankan supaya ketika mana kita menyelusuri kehidupan atas dunia, kalau zaman-zaman tradisional lah itu, zaman-zaman klasik, para ahli ulama dia suka menggunakan kalimah suluk, salik, murid, salik, suluk. Apa itu salik? Kalau kita baca hadis yang lain, ke hadis Allah telah sebut, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, siapa-siapa juga yang bersusah payah, bekerja keras, menjalani suatu bentuk kepayahan untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan, nanti Allah Ta'ala akan permudahkan dia untuk mendapatkan suatu lorong jalan ke syurga. Salaka, suluk, bersuluk. Cuma perkara-perkara seperti itu mesti mendapat panduan. Mesti ada tuan guru, ustaz ke yang akan mengurus. Kalimah murid, yang selalu kita sebut murid, muridin, orang-orang yang berkehendak. Apa dia nak? Dia nak supaya kehidupan atas dunia ni, apapun latar belakang pendidikan, apapun latar belakang karier dan kerjaya, mesti menuju semakin rapat dengan Allah.
Kerana keimanan yang ada pada kita, bahawa hubungan yang renggang dengan Allah Ta'ala, apatah lagi ketika mana kita tak bersedia untuk percaya, bahkan kita engkar, nanti Allah Ta'ala tidak akan sudi untuk memandang kita sekelumit pun. Di saat ketika Allah Ta'ala sudah mula tidak memandang kita sedikit pun, maka dia tak peduli, lantak kau orang lah, dia kata. Kau lapar ke, kau kebulu ke. Kadang-kadang setengah orang yang engkar kepada Allah Ta'ala, dia merasakan, dia berani mengatakan bahawa, kalau kita tengok dalam Quran kan, di saat ketika mana orang yang engkar ataupun keengkaran kepada Allah Ta'ala itu disembunyikan, yang dipanggil munafik, nifaq, maka dia seolah merancang sesuatu yang perancangan dia baik. Berdepan dengan orang beriman, dia kata beriman. Berdepan dengan orang yang kufur, dia bersama dengan mereka. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala, Allah yastahzi'u. Allah Ta'ala kan ada satu ayat, Allah Ta'ala, mereka merancang, Allah Ta'ala pun merancang. Mereka merancang untuk menyembunyikan keburukan mereka itu depan halayak ramai. Tapi Allah Ta'ala tahu kedengkian, kecemburuan, kebencian kepada Allah Ta'ala, agama itu Allah tahu. Lalu Allah Ta'ala merancang sehingga mereka tak perasan. Yang kita panggil istidraj. Diberikan kesihatan yang baik. Kalau dia berniaga, semakin banyak dia punya, boleh membina empayar perniagaan. Kalau dia berkuasa menjadi kerajaan, payah nak tombang. Istidraj. Allah Ta'ala sengaja berikan supaya dia lalai dan leka, sehingga dia nampak seolah-olah apa yang dia buat itu benar, walaupun itu palsu dan batil. Sebab itu ketika mana Allah Ta'ala memberikan suatu seruan, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, bertaubatlah kamu semua kepada Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Sebab itu seruan untuk bertaubat ini, tuan-tuan, kalau kita ngaji bahasa Arab, bila sebut tubu, bertaubatlah kamu, itu satu arahan sebenarnya. Bertaubatlah oleh kamu semua. Allah Ta'ala minta kita supaya bertaubat. Maka kepada kita orang yang beriman, orang Islam yang beriman, maka taubat itu satu benda yang perlu. Bukan alternatif tu. Bukan satu yang kita panggil nasi tambah. Bukan penambah baikan, tak. Taubat itu merupakan asas. Pasal Allah Ta'ala nyatakan dengan penuh keyakinan, memberikan jaminan, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Atas dunia ni, tuan-tuan, kita tanyalah mana-mana orang. Orang Islam ke, orang kafir ke, semuanya inginkan kejayaan. Orang berniaga, dia inginkan perniagaan dia berjaya. Daripada berniaga karipap bawah payung, kalau boleh dia sudah ada syarikat yang akan membekalkan frozen food karipap segera yang diedarkan seluruh negara. Kalau boleh, bila tanam sayur, bukan sekadar dia akan bekalkan sayur kepada orang kampung. Kalau boleh, dia ingin menguasai tanaman sayur satu Malaysia. Semua nak macam tu, nak berjaya. Tanyalah mana-mana orang. Anak-anak kita start bermula daripada dia hidup, mula mengerti makan dan minum, menyebut huruf. Daripada tadika tu, dia sudah reti dah apa itu kejayaan. Daripada tak reti menyebut nombor, dia pandai sebut nombor dah. Daripada tak reti sebut huruf, bukan sekadar dia pandai sebut huruf, bahkan dia boleh membaca huruf-huruf yang tersusun. Pelajar-pelajar selalu ditanam satu semangat untuk berjaya. UPSR, dulu zaman saya, SRP, SPM, STPM,
ijazah pertama, lanjutan, pakar. Seorang lelaki, kejayaannya diukur berkarier, berkejaya, mendirikan rumah tangga, tak lagi menumpang di bawah ketiak mak ayah. Mula-mula menyewa rumah, lepas rumah sendiri, rumah kos rendah, rumah mewah, rumah agam, istana hinggap, kondominium, ada kolam, ada pokok kelapa dekat atas atap. Kejayaan. Ahli politik lagi ialah. Apa kejayaan orang ahli politik? Jadi kerajaan. Nipu pun tak apa. Yang penting berjaya. Semua orang macam tu. Kita ni kalau boleh lelaki, kalau boleh nak sihat sampai ke tua. Tak nak sakit-sakit. Kalau sakit-sakit, mana itu kita hidup tak apa nak berjaya lah, gagal. Pasal tak sihat. Tapi tahukah kita bahawa kejayaan itu bukan milik peribadi kita. Kejayaan itu adalah milik peribadi Allah. Tetapi memerlukan satu kepercayaan dan keyakinan yang betul dan tepat. Kalau kejayaan itu milik peribadi kita, kenapa orang yang berusaha bertahun-tahun berniaga akhirnya terlungkup gulung tikar? Jangan kata dia punya kedai kilang kena sita, tong gas bini dia masak pun kena sita. Dia kata kereta mewah dia, kereta mainan anak di rumah tu pun, yang rechargeable tu pun kena sita. Pasal kejayaan tu bukan milik peribadi dia. Kerajaan yang hebat atas dunia ni, Amerika satu ketika itu dipandang hebat. Tetapi oleh kerana dia gagal membentuk sebuah kerajaan, tak berjaya, jangankan kata rakyat di luar negara, rakyat dia sendiri pun berdemonstrasi tak sudi untuk berkerajaankan mereka. Ini dahsyat tak dahsyat. Sebab itu, mau tak mau, Imam Qushairi telah memberikan satu pandangan yang ialah kita boleh terima, kita boleh tolak. Tetapi fakta-fakta yang diketengahkan, semua fakta-fakta yang kita tak boleh tolak. Kita ni tuan-tuan nak menolak satu pandangan boleh je. Tetapi apa kita punya sikap, apa kita punya bukti untuk menolak pandangan yang kalau Imam Qushairi menguatkan hujah taubat itu dengan dibawa suatu fakta daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, bertaubatlah kamu semua yang beriman. Mudah-mudahan kalau kamu bertaubat, kamu akan berjaya. Maknanya tuan-tuan nak berjaya dengan taubat. Bukan tunggu kejayaan itu nak diukur, bukan dengan mesti berkereta mewah, mesti syarikat besar, mesti ada modal pusingan berjuta-juta. Tak, bukan kita menolak artinya kejayaan bisnes yang besar. Bukan kita menolak artinya kejayaan membina rumah banglo berjuta. Bukan menolak, tak. Tapi kita faham asas agama yang diajar, kejayaan itu mesti dimulakan dengan taubat. Apa arti kalau kita berjaya dalam bisnes tapi dipenuhi dengan 1001 macam rasuah? Apa arti kalau kita berjaya membentuk sebuah kerajaan yang berkuasa tetapi dipenuhi dengan pembohongan dan penipuan? Apa arti kita berjaya membina sebuah rumah tangga tapi masa membina anak dara tu kita guna pakai Velfire bos kita, pasal bos bercuti 10 hari pergi ke UK. Oleh kerana kereta tak pakai, kita pun pinjam. Kita driver, bos, pinjam kereta boleh bos, pakailah. Aku pun kota nak pergi luar negara 10 hari, aku pakailah. Kita gunakan bos dia kereta untuk pergi bina anak dara. Jadi anak dara tu keluarga dia menerima kita pasal kita guna kereta mewah. Kereta mewah ni memikat hati. Walaupun kita sewa, walaupun kita pinjam. Memang di peringkat awal kita berjaya. Tapi adakah kejayaan itu suatu yang solid? Adakah kejayaan kita meminang anak dara sampai kita jadi suami dan isteri, adakah itu kejayaan yang solid? Macam mana nanti setelah kita berkahwin, tak sampai setahun dua,
2-3 bulan baru tahu. Rupanya Belfire tu pinjam. Kita punya Capcha je pun. EX5. Itu pun 3-4 kali start tak ada hidup. Puas tolak. Tuan bukit pun hidup. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia punya maha baik kan. Dia tahu kita ni manusia. Bukannya malaikat yang maksum. Bukannya manusia yang Nabi Rasul yang maksum, tak. Dia tahu. Dia tahu. Pasal dia buat kita, dia tahu. Dia tahu kebolehan kita. Dia tahu apa tu panggil, ketokohan kita. Dia tahu kelemahan kita, kekuatan kita. Memang kita kuat ketika berusia muda. Ketika beransur semakin berumur. Yang sebut tua, sensitif. Semakin berumur. Kala rambut pun sudah mula memutih kan. Bulu hidung pun dah mula perang, dah warna putih. Duduk 10 minit pun dah mula lenguh-lenguh bahu, dah mula lenguh-lenguh pinggang, dah mula kebal-kebal punggung. Allah Ta'ala tahu tu, tahu. Zaman kita kecil-kecil dulu kan, orang tua-tua walaupun dia tak larat, tapi dia boleh habis. Tak pernah kita dengar zaman-zaman saya kecil-kecil, zaman tu Razak tu kan, orang semayang tarawih 8 rakaat, tak pernah dengar. Semuanya 20. Padahal siang tu bersawah, memajak, noreh getah, angkat kayu api. Mana nak hidupkan kayu api tu kena embus. Habis nyawa tu. Habis nyawa. Kalau kita zaman ni, kalau embus, mau angkat kepala, mau putih, mau pengsan. 20 rakaat. Tapi kita pada hari ni 8 je. Itu pun boleh, kalau boleh buat 8 tu pun mujur lah kan. Belum masuk tarawih lagi. Baru masuk isyak kan. Dah menguap dah. Allahu Akbar. Belum masuk tarawih lagi. Baru masuk isyak je, baru dah menguap. Allah Ta'ala tahu tu, tahu. Dia tahu. Jangan kata dia tahu kita menguap. Wah, kita tahu. Hati kita yang tak larat, malas, longlai, lotai, lebih. Dia tahu, dia tahu. Sebab itu kelemahan kita manusia ni, dia bagi kita can. Bagi kita peluang. Supaya jangan nanti dibawa kesilapan-kesilapan tu sampai mati. Jangan. Pasal kalau kita bawa juga kesilapan-kesalahan tu sampai kita mati, nanti apa juga yang kita lalui sepanjang hidup ketika hari ini, dipenuhi dengan dosa dan noda, dipenuhi kesalahan dan kesilapan, nanti benda tu kita akan bawa depan Allah Ta'ala. Bila kita bawa depan Allah Ta'ala, maka kesan dia dahsyat. Sebab itu, di saat ketika mana dikatakan tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun, maka apa lagi yang kita harapkan? Tak ada dah. Oleh kerana Allah Ta'ala yang minta. Yang minta taubat ni bukan ustaz tahu, Allah Ta'ala. Yang bagi kita makan, bagi kita minum. Selalu kita ucap Alhamdulillah kan. Kalau tak kena pemberian Allah Ta'ala, mana mungkin saya daripada Uriam boleh sampai kemari. Tayar tak pancit, enjin tak mengagam, minyak tak kering, tak bocor. Badan pun tak ada masalah. Mata pun boleh nampak walaupun rabun-rabun sikit. Maknanya diberi kesempatan. Jadi kesempatan-kesempatan itu jangan disalahguna. Jangan dibiarkan berlalu macam tu je dah, rugi. Sebab itu kalau kita ambil satu, saya nak baca dia punya riwayat itu panjang. Nabi pernah sebut, Atta ibu minaz zambi kaman la zambalahu. Wa idza ahabballahu 'abdan lam yadurruhu zambun. Baik. Nabi pernah sebut, nak menguatkan lagi hujah, perlu kita bertaubat. Kadang-kadang orang sensitif.
Dia kata ustaz ni ceramah je membantai orang. Macam dia seorang je baik, orang semua jahat. Kita bukan nak kata orang tu jahat, tak. Kita nak kata marilah. Mari. Jadi nak muatkan hujah supaya taubat itu benar-benar kita rasakan nikmatnya. Maka Nabi sebut. Nabi kata, orang yang bertaubat daripada dosa-dosa kesilapan, seolah-olah dia tidak ada dosa lagi. Nabi sebut tu. Kalau kita menyedari kita silap, kita menginsafi ada kesilapan, lalu kita berusaha untuk membetulkan, kita berusaha untuk memadamkan, maka Nabi memberikan satu jaminan. Apa jaminan Nabi? Orang yang bertaubat daripada kesilapan kesalahan dia, seolah-olah dia tidak ada lagi kesilapan dan kesalahan. Mana bersih. Tuan-tuan, kita ni start daripada kejadian manusia, semuanya bersih. Bukan tunggu kita masuk NGO bersih, tak perlu. Pasal memang kita manusia, apapun keadaan dia, fitrah bersih. Allah Ta'ala menjadikan kita manusia ni bersih start the roh, masa zaman roh, di alam arwah, bersih. Bukti dia, selalu kita ulang-ulang. Alastu bi rabbikum. Allah Ta'ala kata, bukankah aku ni Tuhan kamu semua? Qalu, mereka menjawab, bala, ya sungguh engkau Tuhan, ya sungguh. Masa tu, bersih, tulus, tidak ada lagi kekeruhan, tidak ada lagi kekaburan, tak ada. Jauh sekali melencong di jalan, tak ada, bersih semua. Tetapi oleh kerana dunia yang dibuat oleh Allah Ta'ala ni kelap-kelip malam-malam, siang tu terang menderang, malam pun macam siang, terang menderang, kelap-kelip, mata memandang pun kadang-kadang tersilap pandang. Jalan yang kita lalui pun kadang-kadang tergelincir. Kadang-kadang dahsyat tergelincir, jatuh ke dalam gaung yang dalam, gelap, berlumpur, berselut. Allah Ta'ala tahu tu. Maka diberikan kita peluang. Maka Nabi menguatkan lagi hujah, perlunya kita bertaubat. Pasal kalau kita bersedia untuk bertaubat, nanti kesilapan-kesilapan yang silam itu akan dipadam oleh Allah Ta'ala. Nabi padam, bukan Nabi padam. Allah Ta'ala recommend kepada Nabi. Nabi ni kalau selalu kita ulang balik, ada satu benda yang kita kena faham tentang kenabian ni. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak akan menuturkan apa juga pertuturan, melainkan tutur kata Nabi itu datangnya wahyu daripada Allah. Nabi tak akan menyebut sesuatu melainkan sebutan itu dipimpin, diarah, ditadbir, diurus oleh Allah. Yalah tuan-tuan, kejahatan ni kita pernah sebut dalam masa kitab taubat tu kan. Kejahatan ni, masalah dia kalau kita membiarkan tak bertaubat, nanti akan membentuk suatu budaya. Tuan tengok dalam sosial menyebutkan, kita tengok yang terbaru ni, tak pernah dibuat dia orang. Busuk-busuk pun kita orang Melayu Islam ni, kalau dapat anak, kita panggil Pak Lebay, orang Masjid Surau. Kita panggil Ustaz untuk cukur jambul. Walaupun cukur jambul tak ada dalam Islam, yang ada cukur kepala semua kan. Tambah-tambah kalau letak pula kelapa, lagi dah tak betul. Ambil sikit rambut, bolang kelapa, itu dah membazir. Tapi dibiarkan budaya itu berterusan, akhirnya orang bukan Islam tolong raikan anak yang baru lahir. Ada kan? Nak saya buka? Tak payah. Tuan-tuan, itu kesilapan tahu. Nasib baik tak suruh tahnik. Nasib baik tak suruh tahnik, belah mulut, minum air liur korma sikapi yang tak sunat, tak boleh wajib. Tuan-tuan, kesilapan itu bila kita biar jadi macam ni . Tak heran masa akan datang kita akan jemput
orang bukan Islam yang tak bersunat, tak mandi wajib, kencing tak basuh, untuk tahnik anak-anak kita. La haula quwwata illa billah. Itu dah kira melampau tau. Taubatlah, taubat. Pesan dengan kawan-kawan yang kenal tu. Saya komen situ, saya kata, bawa-bawa lah bertaubat bulan Ramadan. Ini kita Ramadan ni, kalau ikutkan Nabi sebut, kita ni fasa kedua dah ni. Fasa pertama 10 hari, fasa kedua 20 hari, fasa ketiga genap 20 sampai atas. Nabi kata fasa pertama itu awalu rahmah, rahmat. Fasa kedua ni maghfirah, keampunan. Jadi kita ambillah peluang fasa keampunan ni untuk kita bertaubat. Tuan-tuan, hebatnya Ramadan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengikat sufirati syayatin. Allah Ta'ala ikat syaitan. Wa mararatul jin. Dan jin yang jahat pun kena ikat. Memang ada ulama berpandangan dua. Ada ulama kata kena ikat sungguh lah. Kena ikat sungguh. Bila kena ikat, kita boleh buat apa dah? Masalah kena ikat dengan tali rapia ke, dengan rantai ke, tu tak kisah, yang penting kena ikat. Ada ulama berpendapat, oleh kerana istimewa Ramadan yang dibuat oleh Allah Ta'ala, anugerah khas untuk kita orang beriman, kegagalan mereka untuk menyucuk, menghasut, payah nak hasut. Ketika ni tuan-tuan, payah kita ni nak melakukan kejahatan. Berat sikit lah. Payah kaki nak melangkah. Pasal kejahatan sebagian besarnya dihasut oleh syaitan dan jin. Tapi di saat ketika mana tak dapat nak dihasut, maka seolah-olah syaitan itu diikat. Inilah kelebihan dengan Ramadan. Itulah nikmat. Cuba tengok bukti dia. Bila Ramadan, orang kadang-kadang seorang dia sengaja dia mengumpulkan duit dia, mengumpulkan harta dia untuk dia tunggu Ramadan untuk bersedekah. Padahal sedekah sebelum Ramadan boleh je kan. Tapi sengaja je dia tunggu je Ramadan, minta umur panjang pasal nak sedekah. Pasal dia tahu amalan masa Ramadan ni, segala amalan yang baik, gandaan dia tu berlipat ganda. Berkali ganda. Banyak kali ganda. Sedekah. Tuan-tuan bayang saya pernah pergi satu masjid. Sebelum tu saya pergi, tak ada buka pun masjid tu. Masjid tak ada buka. Tapi kali ni saya pergi, dia jemput, "Ustaz, jangan lupa Ustaz, kita berbuka di masjid." Saya tanya, dia menyediakan juadah berbuka dan juga bermore untuk 70 orang. Untuk 70 orang. Saya tanya, "Macam mana tu Haji, habis tak?" "Payah nak habis, Ustaz." Saya kata, "Mana dapat sumber? Ni besar 70 orang ni. Kalau seorang kita ambil, kalau caterer cas RM10 atau kepala, kalau 70 orang 700. Itu baru berbuka, belum bersahur, belum lagi more. Belum lagi nanti sahur 10 akhir." Saya kata, "Mana dapat sumber?" Daripada kita keluar iklan Ustaz sebulan 2 bulan sebelum Ramadan, kita tandalah, kita beritahulah, kita setiap kali Jumaat kita war-warkan, nanti kita akan buat jamuan buka puasa untuk 70 orang, kos sekian. Tak sampai ada lagi baki sebulan sebelum Ramadan, dah penuh dah, orang berebut. Takkan dah penuh dekat, aku ni kat nyumbang. Pasal dia merasakan bahawa pahala masa Ramadan tu berlipat ganda. Jadi dia nak juga merasakan nikmat pahala kalau menyumbang sponsor orang berbuka puasa. Keistimewaan. Jadi ketika hari ni Nabi kata 10 fasa kedua ni itu suatu keampunan. Allah Ta'ala kan, kalau kita baca kelebihan Ramadan, bulan Ramadan ni nanti pintu syurga akan dibuka seluas-luasnya. Pintu neraka akan ditutup setutup rapat-rapatnya. Tuan tahu tak? Gambaran yang diberikan oleh para ahli ulama,
tentang pintu syurga neraka tu besar tak besar, bukan 20 kaki tu. Bukan sebesar pintu gerbang jalan 20-24 letak. Gambaran besar tak besar pintu-pintu tu sejauh perjalanan 50,000 tahun perjalanan, bukan 50,000 kilometer. 50,000 tahun perjalanan. Tuan-tuan berjalan sejauh 50,000 tahun, berapa jauh? Umur kita pun tak sampai 40, jantung sumbat, jalan. Bukan 50,000. 50 tak dan, gaut, jalan. 60 kencing manis, potong kaki, last kali potong peha, jalan. 50,000 perjalanan. Besar mana tu pintu tu? Tapi Ramadan Allah telah berikan kita ruang dan peluang perhargaan. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Pintu syurga dibuka seluas-luas. Pasal bila Ramadan berpeluang untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Berpeluang untuk meninggalkan segala kejahatan. Yang dah berlalu kita bertaubat kembali ke pangkal jalan. Tuan-tuan, Nabi pernah sebut satu hadis. Setiap kali bermula je malam-malam Ramadan. Bila bermula malam Ramadan, waktu maghrib nanti akan ada suatu suara yang akan memanggil, menyeru. Wahai orang-orang yang baik, orang-orang yang ingin melakukan kebaikan, maka lakukanlah sepuas-puas hati. Satu suara lagi akan menyeru, wahai orang-orang yang ingin melakukan keburukan, maksiat, maka tinggalkanlah maksiat dan keburukan itu. Memanglah tuan-tuan ikut telinga fizikal ni, mana dengar ustaz. Memang kita kena faham satu benda lah agama ni tuan-tuan. Ada pendengaran yang kita mesti dengar dengan telinga. Tapi ada setengahnya agama ini kita tak perlu dengan telinga. Kita perlu dengar dengan hati yang telus, hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang lembut, hati yang terbuka, hati yang percaya dan yang yakin kepada Allah. Tuan-tuan tengok, surau tuan-tuan ni ada azan ke? Ada azan? Mana ada? Baru pertama kali datang surau tak ada azan, mana ada azan? Tapi kenapa orang datang? Kenapa di masjid-masjid yang besar-besar azan berkumandang, satu kampung dengar? Ada setengah ni buat tak reti dia buat ni je. Orang pegang kata buat ni. Pasal ada sebahagian daripada agama ni didengari oleh telinga dan ada sebahagian didengari oleh hati. Hati yang percaya, hati yang yakin. Tuan-tuan, kejadian saya sebut tadi, kenyataan rasmi tentang syaitan kena ikat, tentang pintu syurga dibuka, tentang pintu neraka ditutup, tentang seruan buat baik, seruan tinggalkan buat jahat. Seruan itu akan berlaku sepanjang Ramadan, start daripada malam pertama Ramadan. Tapi kalau kita gagal untuk mendengar ataupun kita gagal untuk memperdengarkan, nanti lama-kelamaan sinaran Ramadan itu akan mula pudar. Saya nak share pengalaman saya masa tinggal di Mesir 3, 4, 5 tahun 90-an, 98 98 dah balik 93, 94, 95, 96, 98. Peringkat awal fasa pertama saya tinggal di Mesir, saya tinggal di kawasan padat penduduk. Kawasan di Kahirah tu padat dah. Dalam Kahirah tu ada nama dia Shubra, kawasan padat. Tak ada dah rumah teres ni. Semua rumah 4, 5 tingkat, 6, 5 tingkat, 20 tingkat. Jalan kecil. Di sini ada tempat sembahyang, musola. Hotel sebelah ada musola. Sebang yang ada rapat-rapat. Bila masuk waktu azan je, saut menyaut. Saut tak pakai speaker, saut menyaut. Saut Allah Akbar, Allah Akbar.
Bila time Ramadan, hebat tak hebat Ramadan ni, orang Kristian pun nak tumpang tui Ramadan. Orang sibuk pergi pasar untuk beli barang-barang dapur untuk sedia jawadah buka puasa. Dia pun sibuk nak shopping juga. Nak menyediakan. Dia merasakan dia tu Kristian tahu, bukan Islam. Tapi dia merasakan nikmat Ramadan. Kita ni Islam dah. Punya dengki, cemburu, niat busuknya musuh-musuh Islam, lalu dihasut kerajaan, sehingga satu ketika, satu saat, oleh kerana nampak syiar Ramadan tu hidup, dengan lampu kelip-kelip dia, dengan jalan terang benderang, bila azannya orang semua menderu ke masjid, ke surau, memenuhi lelaki, perempuan, anak-anak, kadang-kadang yang merengek pun pergi tanpa halangan. Kita hari ni kan orang sebar viral dalam laman sosial. Dibuat bubuh pula video budak kecil tarik kursi orang tua, terlentang orang tua tu kan. Tuan-tuan ada kesan tau. Apa kesan dia? Setiap kali tuan-tuan kalau bawa anak, orang jeling. Dengan memek yang muka yang menakutkan. Bila kata budak menangis je, semua toleh. Dengan Tok Imam toleh. Orang takut nak bawa anak ke masjid . Padahal itu memang budaya kita nak mendidik dan mengasuh. Ya. Tuan-tuan, kalau kita membiarkan suasana ni, tuan-tuan bayang oleh kerana kerajaan termakan hasutan dengan musuh-musuh Islam, lalu kerajaan tidak membenarkan setiap kali solat tarawih dan witir, maka tidak lagi dikumandangkan, tidak lagi dikumandangkan di corong-corong speaker. Tak lagi dah. Senyap sunyi. Satu. Yang kedua, oleh kerana anak-anak muda ni menderu-deru, yang tak pernah ke masjid, menderu-deru, dia tinggalkan perniagaan dia sekejap kerana nak kejarkan tarawih. Lalu macam mana nak tarik anak muda supaya tak ke masjid? Dia tak halang. Tapi dia punya wakil rakyat, Pak RT, Pak RW, dia akan adakan sukan soccer, street soccer, maka diberikan piala-piala. Perancangan jahat. Tuan-tuan, itu perancangan jahat tau. Perancangan ni tuan-tuan, memang tak menunjukkan kejayaan pada hari pertama ia dibuat. Tapi lama-kelamaan. Saya sebut tadilah, budaya yang lari pada Islam untuk kita meraihkan anak baru lahir. Last kali, dijemput orang bukan Islam untuk mencukur kepala anak yang baru lahir. Saya tak heran kalau dibiarkan tanpa ada tentangan, nanti last kali besok adalah orang bukan Islam akan mentahnik, mencukur kepala anak-anak orang Islam pada kecil, mencalar, melukakan hati seorang yang beriman dengan merosakkan kualiti yang ada, yang bersih di peringkat awal. Sebab itu tuan-tuan, ambillah peluang. Sementara kita berRamadan, sementara kita diberikan peluang dan ruang. Pasal tuan-tuan, nak tunggu besok tak pasti. Ni sekarang ni betul lah, pukul 1.45 kan. 1.46 tak pasti lagi macam mana. Saya ni kan masa ni boleh cakap-cakap, tapi kan balik kerang pukul 2 kerang, tak pasti lagi atas jalan raya kan. Mudah-mudahan selamatlah sampai. Tak pasti tuan-tuan. Banyak je yang tak pasti ni. Pasal setengah orang dia suka menangguh. Taubat ni tuan-tuan tak boleh tangguh. Nantilah tak pencen lagi. Nantilah, nanti kita muda lagi ni Ustaz. Relax loh kan. Happy loh. Kita gambarkan bila kita ni kesilapan kita memahami, bila sebut taubat, nanti semua berjubah, berserban, berjanggut, pegang biji tasbih, satu biji tasbih besar penumbuk. Itu gambaran kita taubat Tak. Kita jalani hidup macam biasa. Cuma kita sudah ada garis panduan. Bila kita bertaubat,
kita sudah mengenali, ini buat macam ni, ini salah ni, tak buat. Buat macam ni, ini betul, okey kita buat. Buat macam ni ada pahala, kita buat. Buat macam ni, ini dosa tak boleh buat. Sudah ada suatu aras kita panggil kayu ukur. Sudah ada satu aras penimbang. Kita timbang dah. Walaupun orang kata, kau baru dengar kuliah Zuhur dah macam ustaz. Memang kita akan menerima tomahan macam tu. Tapi kita nak bertaubat. Kita ingin meninggalkan. Dulu kalau tak solat, kita mula solat dah. Dulu kalau kita tak rajin solat sunat, kita solat sunat dah. Dulu kalau kita tak rajin sangat puasa. Tapi yalah ustaz, biasalah puasa kan. Mata tak jaga, mulut tak jaga, telinga tak jaga. Cuma kita lapar dan dahaga je. Tapi hari ni kita mula ingin menyedarkan diri bahawa rupanya tak cukup sekadar tu. Kita mesti sentiasa mengupgrade. Tuan-tuan, kita perasan tak? Saya selama mengajar kat sini, beberapa tahun, umur saya sekarang ni tahun-tahun 59 dah. Ingat 19 hari. 59 dah. Daripada saya mula balik Mesir, saya pergi Syria, balik. Tahu-tahu saya tengok kat cermin, saya tengok IC, 59 dah aku. Ingatkan 29 lagi. Kita punya umur bertambah. Tapi chance, peluang untuk kita hidup makin berkurang. Berkurang. Mungkin ke tuan-tuan, saya umur 59, adakah saya percaya yakin saya akan dapat tambahan umur lagi 59? Tak mungkin. Saya sekarang 59, nanti saya akan fikir, nanti aku akan dapat top up umur 59. 100 berapa? 18 tahun. Tak mungkin. Yang pasti makin berkurang. Sahabat saya sekampung 2-3 hari sebelum Ramadan, aksiden dekat Sungai Tua, umur 58. Kata mak 58 pergi dah. Hari tu bapak budak naik motor dekat Sekolah Taman Selayang, kena langgar masa Ramadan, pecah perut, mati. Jadi kalau kita menangguh-nangguh, sedangkan umur ini bukan hak milik peribadi kita, kita tak ada grant pun tentang umur, semua diberikan Allah Ta'ala, dengan tangguh, jangan tunggu. Peluang diberikan, ruang seluar-luarnya ambil. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kita diberikan ketabahan, kesabaran untuk menempuh kehidupan Ramadan yang bahagia ni. Saya nak ambil peluang pada hari ini untuk nak dengan kita panggil rasa malu-malu muka, rasa rendah diri, mohon bantuan tuan-tuan untuk anak saya yang masih lagi tak dapat bantuan daripada pihak kerajaan, yang sedang mengaji belajar di Al-Azhar, seramai 2 orang. Asal 3 orang, seorang dah balik pasal tak cukup belanja. Jadi tinggal 2 orang. 2 orang tu pun, seorang tu pun ada suami dengan anak. Jadi kalau tuan-tuan ada kelebihan rezeki, zakat ke apa ke, dia pelajar-pelajar ni, terutamanya pelajar agama, dia ambil bidang Al-Quran, daripada DQ di Al-Quran, ada masuk asnaf, nama dia Fi Sabilillah. Jadi kalau tuan-tuan bayar zakat boleh, cuma dia tak ada receipt lah. Kalau tuan ada receipt, tak ada receipt lah. Jadi segala bantuan, sokongan, dan tidak pun tuan-tuan doakan. Pasal Mesir hari ni, dahsyat tak dahsyat, saya selalu ulang, sudah jatuh di tipe tangga. Kita ni jatuh je. Tapi Mesir ni sudah jatuh di tipe tangga. Anak saya kata, Abu Yah, kesian Imam Mesir. Hidup mereka teruk. Dahsyat. Lebih teruk daripada kita. Teruk. Kerajaan dia kaya. Al-Azhar ni tuan-tuan, milik peribadi dia banyak, lebih kaya daripada kerajaan. Tapi oleh kerana yang menguruskan tu kerajaan telah memilik peribadikan Al-Azhar, maka tak diselenggarakan dengan baik. Tuan-tuan tahu tak, ekonomi Mesir ketika hari ini, di antara pengeluar hasil ternakan ikan air tawar, tilapia khususnya, yang di antara yang terbesar di dunia, Mesir. Pengeluar cotton number 1, Mesir. Tapi ke mana perginya hasil bumi, rezeki yang melimpah ruah yang digunakan oleh Allah Ta'ala?
Wallahu a'lam. Sekadar itulah yang baik Allah Taala, tak baik pada saya, mohon ampun dan maaf. Terima kasih sekali lagi mereka yang menyumbang. Barakallahu fikum ajmain. Jazakumullahu khairan katsira. Yang baik Allah Taala, tak baik pada saya, mohon ampun dan maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.